ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Moga Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu syafaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Semua sekali kita bila kita masuk ke dalam alam kubur, tak ada siapa yang boleh membantu kita melainkan sisa-sisa amalan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan berbetulan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. 24 hari bulan 2, hari ni 21, hampir sebulan hampir sebulan Allah uji kita. Pertama kali saya, dan tak silap saya ayat yang terakhir yang keluar daripada mulut saya tu, maknanya apabila Allah uji kita, mungkin kita tak boleh mari dah ke masjid. Dan saya pun tak tahu, saya cakap je, saya memang kenal sungguh, bila Allah uji kita, mungkin kita tak boleh mari dah ke masjid. Bukan saya tak mari masjid, Allah pun tak mari ke masjid ni lah. Alhamdulillah, hari ni kita boleh berhimpun semula. Dan kita sambung kelas kita pada ayat 58 daripada surah At-Taubah, ayat 58 dan 59. Dua ayat cukup, dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat Itulah angin sadaqat. Sekali lagi. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون لا مساعدة. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا
hasbunallah وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون tak serupa dah bang ya. Tak boleh habis dia ingat ke boleh habis dah ni. Tak ada dah. Dia keluar habis dah. Napas dia jadi ni dah. Alhamdulillah lah. Tapi tak apa, kita ada kaedah. Bila kita tak boleh baca bagi habis, kita berhenti. Lepas tu kita ambil balik. Kan? Mari kita tengok tajwid sikit. Wa minhum, nun mati bertemu dengan ha izhar. Nun mati bertemu dengan ha izhar haqiqi. Kemudian mim mati bertemu dengan mim idgham mislain ataupun idgham syafawi, noh. Idgham mislain atau idgham syafawi maknanya kena dengung lah, noh. Kena dengung. Mai nun mati bertemu dengan idgham ma'al ghunnah. Jadi tadi saya tengok ada yang tak dengung tadi, kena dengung lah. Nun mati bertemu dengan ya idgham beserta dengung. Yalmizuka, zai tu bagi tebal sikit. Yalmizuka fi sadaqat, bagi keluar angin. Ta, noh, bila waqaf atas ta kena keluar angin. Sadaqat. Fa in u'tu, nun mati bertemu dengan hamzah izhar. Izhar haqiqi. U'tu tu maksli. Minha, sekali lagi nun mati bertemu dengan ha izhar haqiqi. Radu, radu maksli ya. Wa illam, wa nun mati bertemu dengan lam idgham bila ghunnah. Jadi kita masukkan nun mati ke dalam lam tanpa dengung. Wa illam, kita tak baca wa in lam. Kalau kita baca wa in lam tu dia jadi izhar, tak betul lah, noh. Jadi kita masukkan nun mati ke dalam lam. Wa illam, mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Lam yu'tau, mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Lam yu'tau, kita izharkan mim mati itu kerana selepas pada dia ada ya. Yu'tau maklin. Yu'tau, sebelum waw ada fathah maklin. Minha, nun mati bertemu dengan ha, sekali lagi izhar, izhar haqiqi. Kemudian kita jumpa dengan huruf mat. Lepas pada huruf mat tu ada hamzah, mat jaiz. Sebab apa? Munfasil, sebab berada pada kalimah yang berasingan. Minha, jadi bacaan kita ni kena baca dengan panjang lah, sebab kita baca lambat-lambat. Tapi kalau kita baca cepat-cepat, kita boleh baca dengan dua harakat ataupun 4 harakat. Idza hum yaskhatun, mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. Mim mati bertemu ya, tadi kita jumpa kan. Lam yu'tau tu izhar syafawi. Yang ni pun mim mati bertemu ya izhar syafawi. Yaskhatun,
setiap kali kita waqaf sebelum huruf yang terakhir salah satu daripada huruf mad arid disukun, jadi kita bacakan dengan isba', baca dengan penuhlah no. Nah, harakat. Walau annahum, walau lau tu maklin, sebab sebelum waw ada fathah, annahum atas nun ada syaddah, wajib al-ghunnah, wajib dengung, annahum. Kemudian hum radu, ai izhar syafawi, sebab mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, jadi izhar syafawi. Radu asli ma atahumullah, ma mim tu kalimah berasingan, hamzah tu berada pada kalimah berasingan, mat jaiz munfasil, ata tu semua mat asli belaka. Humullah tak ada apa no. Wa rasuluhu, kalau kita sambung ha itu dia jadi dhamir, dhamir tu dia jadi maksilah, maksilah qasirah, maksilah qasirah. Wa qalu maksli hasbunallahu sayu'tina, maksli sayu'tina, kita sambung tu sayu'tinallahu min fadlih, min fadlih. Jadi dha itu min nun mati bertemu dengan fa, ikhfa haqiqi, min fadlih. Dha itu bukan huruf qalqalah, jadi tak perlulah kita qalqalahkan dia. Kita tak boleh kata min fad, tak betul. Kita telan telankan dha itu, kita tak boleh kata min fadlih, tak boleh. Min fad tanpa ada getaran, min fadlih. Kalau kita baca sambung ha itu dhamir itu dia akan jadi silah, silah qasirah, sebab selepas daripada ha itu ada waw, waw bukan hamzah. Wa rasuluhu, yang ni kalau kita waqaf wa rasuluh lah, tapi kita baca dua wajah, kita waqaf sekali, kita sambung sekali. Jadi bila kita sambung ha itu dia bertemu dengan hamzah, dia jadi maksilah tawilah, jadi kita kena baca dengan panjang lah. Rasuluhu wa rasuluhu inna, baca maksilah tawilah, baca dengan panjang. Tawilah tu makna dia panjang. Inna atas nun ada syaddah, wajib al-ghunnah, na selepas pada huruf mat ada hamzah, mat jaiz munfasil sebab berada pada kalimah berasingan. Ilallahi raghibun, mat asli. Kemudian bun, okey, mat arid lisukun sebab kita waqaf di atas huruf yang sebelum huruf terakhir itu salah satu daripada huruf mat, dia jadi mat arid lisukun. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan muslimin dan muslimat, sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita orang Islam, hamba dia, supaya tak payahlah duduk parti kepada kurniaan-kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia yang lain. Tak payah duduk parti. Orang lain masing-masing rezeki, kita rezeki kita. Kalau kita menganggap kata orang lain tu lebih bagus daripada kita, maknanya kita telah mengatakan Allah Ta'ala berlaku zalim. Maknanya apa yang Allah Ta'ala buat tu elok belaka. Ingat selalu hadis ajaban li amrin mu'min, amat mengagumkan urusan orang mukmin. Pasal apa? Kullu amrahu khair, semua urusannya elok belaka. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kepada dia baik, baik dia terima. Kalau dia bersyukur. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kepadanya musibah tak baik, maknanya dia bersabar. Kenapa? Kerana semua itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Begitu juga nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada manusia itu masing-masing. Sebab itu kalau kita tengok orang yang hidup atas dunia, atas muka bumi Allah ni, yang kayanya banyak, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan harta benda itu, dia tak ingat kepada Allah dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita dalam ayat 54 belah sana tu, kalau kita tengok kan, walaupun mereka harta banyak, tapi apabila mereka infak, ayat 54 tu belah sana, tak payah selok belah sana, dah belah sana sebelum awal. Wa ma mana'ahum tu,
Maknanya Allah kata tidak ada yang menghalang daripada diterima, diberi ganjaran pahala terhadap sedekah kebajikan yang orang kafir buat itu, melainkan kerana mereka itu kufur kepada Allah. Kita orang mukmin ni, kalau kita sedekah sedikit pun Allah Ta'ala dah bagi kepada kita berlipat ganda pahala, berlainan dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau mereka harta mereka sedekah habis pun mereka tak ada apa, tak boleh apa. Kenapa? Kerana mereka kufur kepada Allah. Begitu juga kalau kita balik melaksana ayat 55 ni sebagai ulangan ni, Allah kata tak payahlah duduk heran dengan harta benda dan juga anak pinak. Orang yang derhaka kepada Allah, mungkin daripada anak banyak, daripada harta banyak, tetapi semua itu adalah kehendak Allah. Allah bagi kehendak Allah nak menguji mereka, liyu'adzibahum fil hayatid dunya, ya. Allah nak uji mereka. Sebelum ni kita dah bicara dah, sebelum ni Allah Ta'ala bagi mereka tu bertongkoh lomoh cari harta, tapi apa yang mereka dapat daripada hasil pencarian itu bukan banyak mana pun. Kita tengok kalau kita cari harta banyak mana pun yang nak masuk dalam mulut kita, bukan banyak mana pun din. Tak banyak mana pun, sikit saja. Apatah lagi kita yang dah berumur ni kan, tak banyak mana pun nak masuk. Cuma apa? Kerana ingat lelok Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, semua kita ingat ayat ni apa dah, Cik Mat? Alhaakumut takathur. Benar tu tak boleh lari. Allah kata alhaakumut takathur, kamu dilalaikan dengan perasaan tamak halaba untuk mengumpulkan harta yang banyak. Tak payahlah, ada-ada pun tak cukup, ada-ada tak cukup, ada-ada pun tak cukup, nak cukup. Bila nyapa hatinya, bila berhentinya, bila kita berhenti daripada rasa tamak tu, hatta zurtumul maqabir, apabila dah rapat dengan kubur, dekat nak mati kita tak mau. Bahkan orang yang Allah uji kadang-kadang ni sampai dekat nak mati pun masih pun duk sebut pada dalam hadis Nabi kata mali mali mali, apa dah? Harta aku, harta aku, harta aku. Dalam hadis Nabi sebut orang yang Allah campurkan cinta dia kepada dunia ni, dekat nak mati pun Cik Mat dia sebut macam tu, mali mali mali, harta aku, harta aku. Dia sudah tak nampak masa depan dia. Allah lindung kita ni, insya-Allah kita, Allah Ta'ala tunjuklah azab kubur bagi nampak kepada kita. Allah kata pada kala la ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, kalau kamu yakin betul dengan ilmu yang Allah bagi, la tarawunnal jahim, kamu akan dapat bayangkan neraka azab dia kan. Bahkan kalau orang yang Allah nak bagi hidayah kepada dia, kalau dia pergi kubur, dia rasa susah hati tentang diri dia. Ada setengah orang dia pergi kubur macam tu je lah. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut orang yang ziarah orang mati ni dapat satu qira'. Kalau dia hantar jenazah tu sampai kubur, dia boleh 2 qira'. Bagi apa? Bagaimana? Bagi orang yang ambil pengajaran, mi'ibrah. Inna lil maut sesungguhnya bagi kematian itu ada pengajaran. Bagi kematian itu ada pengajaran. Tapi kalau orang tu tengok orang mati, dia tak ada pengajaran kepada diri dia, maknanya hatinya na'udzubillah sudah tertutup, na'udzubillah. Patutnya setiap kali ada kematian kita balik kepada diri kita, Lepas tu kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kita akan balik kepada Allah. Bukan dia saja. Ya. Bila kita pergi kubur lah, kita kata apa? Salamun ala ahla diyar kan. Kita salam sejahtera ke atas penghuni kubur. Kemudian kita kata apa? Hampa pergi dulu, kami akan inna lahiqun, kami akan ikut. Tak boleh mana? Kita mungkin kita pergi, kita balik, tapi kita tak tahu bahawa satu hari kita dipaksa untuk masuk ke dalam kubur. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita supaya kita janganlah duduk berasa heran, duk berasa kagum dengan milikan yang dimiliki oleh manusia. Tapi sebaliknya, alhamdulillah, syukur. Kerana tiap-tiap manusia itu dia akan dapat rezeki seperti mana yang Allah Ta'ala dah tulis. Ingat bila umur
manusia itu 4 bulan dalam perut mak dia 120 hari, Allah Ta'ala akan hantar malaikat. Allah tulis apa? Allah perintah malaikat supaya tulis antaranya rezeki dia, ajal dia. Bahkan benda-benda tu sebenarnya telah ditulis. Benda-benda tu telah ditulis. Allah Ta'ala dah perintah supaya ditulis benda tu bila? 50,000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi ni. 50 tahun, 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala jadikan alam ini, Allah dah perintah malaikat, Allah jadikan pen, jadikan pena, qalam, Allah perintah dia supaya tulis maqadira kulli syai', segala takdir tiap-tiap sesuatu. Maknanya kita ni berjalan di atas apa? Ketentuan Allah. Ni sekali lagi kita tak tahu lagi kita nak makan apa. Mungkin dalam kepala otak kita roti canai, pipi kedai tanah, kedai tak buka, ataupun tuan kedai tu tak mau jual kita. Pasal apa bang dia kata dia tak mau jual kita? Pasal dia kata hari ni semua orang dah booking. Ada tak? Ada. Bukan kata tak ada, ada. Dia duduk balik minta maaf lah kata, "Bang ya, hari ni roti canai orang dah booking, tu pun tak cukup. Orang nak 200 biji, saya boleh buat 199 biji. Itu pun takdir dia juga, dia rugi sebiji." Itu semua mainan Allah Ta'ala. Kita semua beredar, berjalan, bergerak di atas takdir Allah Ta'ala. Kita merancang, tapi semuanya berada pada ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Kita tanam lah buah durian, pokok durian dengan pokok nyok dia ni. Kan? Mari ni bertukar pula sepokok, mati sepokok. Kita tukar. Tukar pokok pula. Itu usaha kita. Jangan kita kata bila mati sepokok dah ni tanah ni Allah takdirkan tak hidup. Tengok wadah bertang-tang lah ni. Kan? Duduk usaha duduk jurus. Alhamdulillah, tu usaha. Ingat, setiap usaha kita tu Allah bagi ganjaran pahala. Bukan maknanya kita usaha tu, jurus pokok tu maknanya akan tentu dapat buah tu tak? Belum tentu lagi. Cuma kita usaha. Kita teringat untungnya orang mukmin ni bila dia usaha, dia dah dapat dah, walaupun tak dapat lagi. Faham tak? Kita kena faham dulu. Setiap anggota mukmin ni dia ada ganjaran Allah bagi. Bahkan setiap sebutan kita, setiap langkah kita, bayangkan tengok maya kita mari daripada rumah kita mari ke masjid ni, setiap langkah kita Allah bagi, Allah angkat darjat dan Allah akan ampun dosa. Tapi benda tu tak nampak, habis tu kita tak apa nak pulun. Saya Allah Ta'ala haram kepada saya 20 berapa hari tak boleh mari masjid. Nak kena faham elok. Duit tabung saya tak boleh bubuh. Bukan tak boleh, kirim ke budak boleh. Allah lalaikan kita, Allah lupakan kita. Tahiyatul masjid pun saya tak boleh. Bagi salam kepada orang ahli masjid pun tak boleh. Nak bagi salam kena kita duduk rumah. Nampak tak? Tapi sebab itulah kita bersyukur banyak-banyak bila kita boleh bergerak mari ni. Ramai di kalangan kita ni yang tak dapat benda-benda tu. Alhamdulillah kita dapat. No? Okey. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi pada hari ni, pada ayat kita yang kita baca hari ni. Cuba perhati elok no. Perhati elok, faham elok. Tak usah ada tengok orang lain, kita tengok diri kita. Allah kata wa minhum, ada di kalangan orang munafik. Ni cerita orang munafik. Kita harap kita tak ada sifat ni lah. Kita tak ada perangai ni. Allah kata wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ada di kalangan orang munafik ni orang yang komplain, mencerca, tak setuju, tak puas hati dengan pembahagian maksud di sini harta rampasan perang. Ayat ini ada juga diriwayatkan tentang harta rampasan perang yang diperolehi di dalam peperangan Hunain. Lepas pada pembukaan Mekah, Allah Ta'ala perintah Nabi pergi perang di Hunain, kan? Jadi lepas pada perang Hunain tu dapat harta, jadi Nabi bagi harta. Jadi kebanyakan harta tu Nabi bagi kepada orang yang baru masuk Islam. Dan orang yang baru masuk Islam ni kebanyakannya penduduk Mekah. Jadi puak-puak Madinah ni, puak-puak Ansar ni tak boleh apa. Nampak tak? Semua tu ujian. Kita kami ni duk jaga dia. Kan? Dia pergi ke Madinah, kami bagi tapak tanah, bagi tapak rumah ke dia. Kan? Duk bagi harta, bagi makanan kepada dia. Dia ajak pergi perang, kami pulun. Kan? Dia ajak pergi perang, orang Mekah nak pergi. Orang Muhajirin tu Abu Bakar, Umar, Uthman tu menyahut. Dia buat tak tahu, dia buat tak layan. Pasal apa? Sebab dia nak kami yang
ikut serta. Dan memang kami ikut serta dengan dia di dalam peperangan Badar, di dalam peperangan Uhud, kan? Bahkan kamilah yang menjadi penguat kepada pasukan tentera. Hajak mari tawan Mekah, kami mari boleh tawan Mekah. Lepas pada tak ada nak berehat sat, hajak pi Hunain pula. Tapi bila boleh reta bersaka, bila boleh reta ghanimah, dia tak bagi kat kami sikit pun. Apa cerita? Apa siapa? Patutnya yang lebih utama kalau nisbah pada pemikiran kita, siapa yang lebih layak? Bapa Ansar lah. Lama mana dah daripada tolong Nabi. Semenjak daripada Bai'atul Ridwan. Perjanjian di antara Nabi dengan penduduk Madinah yang berjumlah 72 orang tu. Dan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta syajarah. Sepatutnya Nabi bagi kat kami, kan? Bahkan diriwayatkan bahawa ada di kalangan mereka yang pergi terus kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ke Nabi terus komplain, hang tak berlaku adil. Wahai Rasulullah, kamu tidak berlaku adil. Pasal apa? Pasal tak boleh kat aku pun. Pasal apa tak bagi kat aku sama? Pasal apa duk bagi kat dewa? Ni orang yang hatinya sudah terpengaruh dengan dunia, yang tak faham erti jihad, yang tak faham erti amal saleh. Pasal apa aku tak boleh? Aku dah buat kerja sampai tahun ni kan? Tak boleh. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan yang paling baik di mana? Di akhirat. Kita duk baca selalu. Allah kata apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. Tuan-tuan dan puan, kalau kita buat kerja di sini, orang bagi kepada kita, contohnya kita buat kerja kebajikan, orang bagi kat kita 10,000, tahan lama mana? 10,000 tu tak cukup raya. Sehari pun tak cukup. Betul tak Hakim? Kita dapat 10,000, kita pi kangap, habaq kita nak beli mutu. Mutu sebiji berapa? 15,000 lah ni. Nama apa? Y3 suku. Kan? Kita nak beli berapa harga lah ni? Berapa belas ribu kan? Kita ada berapa? 10,000. Pi tanya dia berapa harga atau okey? Dia kata 15,000. Aku nak beli cash, kena duit dah 10,000, harga 15,000. Cukup tak? Tak cukup. Tapi kalau kita beli mutu Air5, cukup tak? Cukup tak? Lebih. Tapi pasal apa kita tak mau beli Air5? Jiwa kita, nafsu kita. Ya, tak mengancam. Apa yang kata tak mengancam? Itu yang kata jiwa tu. Tuan-tuan dan puan, tambahlah ni nak pergi Mekah. Kan? Duk keluar dah 2-3 hari dah elan nak pergi buat haji. 19,000. Okey ni, ni syarikat mana tak tahu lah. Syarikat haji mana tak, 19,000 ni bayar. 19,000. Lepas tu saya tengok kemarin ni ada kerajaan bagi subsidi pula. Tampung kan? Tak cukup juga. Kalau kerajaan bagi 20,000 bertambang 19,000, cukup tak jemaah? Tak cukup. Dia kata nak balik beli kurma lagi. Padahal orang bagi hang tu cukup dah. Tak akan pernah cukup. Tu maksud alhaakumut takatsur. Pujuklah diri kita supaya insaf dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Orang yang tak boleh berjalan, dia nak mari masjid. Orang yang buta, dia nak baca Quran. Orang yang telinga tuli, dia nak dengar orang baca Quran. Tapi kita yang telinga dengar elok, mata nampak elok, kaki sihat elok, pasal apa kita tak mau buat benda tu? Pasal apa? Tak ada dalam jiwa kita. Kena pujuk. Kena pujuk tuan-tuan. No? Allah, ini komplain. Allah Akbar. Banyak riwayat-riwayat yang sini kita tak sempat. Ini kita cara ringkas hari ni mula. Saya pun takut tak tahan lagi, takut bengkak pula lagi. No? Wa minhum may yalmizuka fi sadaqat. Kita ambil makna sudah hari ni. No? Kita ada di kalangan mereka, di kalangan orang-orang munafik itu yang tak puas hati, yalmizuka. Bukan sekat tak puas hati, al-lamzu ni maknanya perli, cerca, pelekeh,
hina, kata nista, kata macam-macam. Apa Muhammad ni? I'dil ya Muhammad. Boleh dia kata ke Nabi lagu tu, i'dil ya Muhammad, berlaku adil lah Muhammad. Maknanya Muhammad tidak berlaku adil. Sampai tu dia boleh kata. Nampak tak? Tapi orang ni apabila mata hatinya sudah tertutup malah, dia akan boleh terbit daripada mulut dia benda-benda yang kita tak percaya. Macam kita tengok dalam Facebook, orang komplain orang ni macam-macam yang tak sepatutnya. Kita tengok dia tu, katanya dia tu orang bagus, orang pejuang agama, tapi yang terbit daripada mulut dia itu membayangkan pada isi hati dia. Isi hati dia, no? Fa in u'tu minha radu, ini panggil. Kalau diberi kepadanya, dia seronok, dia redha. Kata bagus Muhammad. Pasal apa? Pasal dia dapat. Wa illam yu'tau minha, kalau tidak diberi kepadanya daripada harta itu, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka jadi marah, jadi tak puas hati, jadi tak setuju, jadi tak berkenan, jadi duduk tak terah. Ini realiti daripada amalan kita tu, ikhlas atau tidak. Di situ kita boleh tengok. Kita mari masjid, orang atok nasi lemak pagi-pagi di luar tu, kita mari masjid, elok dah mari masjid tu. Kita dengar kata ada orang atok nasi lemak situ. Kita dalam masjid ni ada, kita katalah ada 30 orang, kita kata nasi lemak dia atok di situ 50 bungkus. Aku wajib boleh. Tu hukum adat kita tu. Wajib dah boleh. Pasal apa? Boleh seorang satu bungkus setengah. 30 orang 50 kan, satu bungkus setengah lebih lah kan. Lepas tu tak apa lah. Kita ni teralik kan, lebih sikit kita duduk balik, duduk sembang gunung-gunung, keluar pergi tinggal meja, tengoklah isi hati kita lagu mana kan, terbit lagu mana daripada mulut kita. Tak timbang rasa ke orang langsung sikit tu, kata tu teruk dah, tak teruk tu tak pedih kan. Dia tak kata DJ, kata apa kan, maaf cakap no. Dia tak kata hak teruk lagi, dia kata apa, tak ingat ke orang belakang. Tu kalimah tu tak teruk. Kata tak ingat kat kawan langsung, tak ingat kat orang belakang langsung. Pedih sikit pada tamak. Tu kau pangkat tinggi sikit tu. Tamak, halobah, pentingkan diri sendiri. Mula. Tu dia lah tu. Mari sini pasal apa? Nak buat amal kan, nak sembahyang. Allah Ta'ala dah takdirkan kepada hang rezeki hang, bukan dia di situ. Cuba hang sabar sat, mungkin hang balik sampai di rumah tadi bukan nasi lemak, orang bagi nasi mandi al-sahlah. Maknanya lebih lagi. Nampak tak? Kalau tak boleh tu, kesabaran hang tu Allah ganti lebih pada tu lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala menyempurnakan ganjaran bagi orang yang sabar tanpa ada kira mengira. Allah bagi ikut suka dia. Hak mana kita nak. Tapi apabila mata hati sudah tertutup, nampak tak tu? Tak nampak. Tu Allah Ta'ala sebut innahu la ta'mal absar, mereka itu bukan buta mata, walakin ta'mal qulub, tetapi buta hati fis sudur, yang ada di dada. Kita minta berlindung. Itu sikap orang munafik kita. Kalau orang bagi ke dia solat tak bagus, bagi lebih lagi bagus sungguh. Orang yang tak dapat macam-macam lah. Kalau cara dia redha, Allah sayang ke dia, Allah bagi ke dia lebih pada tu lagi. Tengok jawapan Nabi. Cerita Hunain tadi, cerita apa nama? Cerita di dalam pembukaan Mekah. Bila dah semua orang dapat, Nabi bagi kepada mereka semua. Jadi orang-orang Ansar ni pakat menengung, tak dapat apa. Adalah hak mulut ganas 2-3 orang tu dia sebut, kata kami boleh apa? Bagi kat depa semua. Hang kira geng hang ya. Mentang-mentang hang orang Mekah. Ini semua adik-beradik hang bagi kat depa sebeh. Kat kami tak dapat. Pasal apa? Kami orang asing. Apa Nabi kata? Yang menyebabkan habis pekat teriak marah. Nabi kata apa? Tidak maukah kamu mereka pulang dengan dunia
kamu pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah dia tak akan duduk di Mekah, dia nak balik ke Madinah, dan kamu ada Rasulullah, depa ada dunia, yang makan kan habis, yang mana Rasulullah adalah pada penentu masuk syurga atau neraka. Menangis para sahabat habis. Adapun Abu Bakar geng-geng tu suruh kira lah, depa tu terbaik dah iman ni, bah hang bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa, kalau bagi aku bagi balik, bahkan hakku pun aku buat keluar habis. Tu suruh kira lah pak tu, ni hak nongoi-nongoi ni, hati Melayu gini kan, macam kita ni lah. Kita ni pun sebenarnya sungguh kata kita Islam daripada kecil, tapi sebenarnya baru sangat benda yang kita faham tentang Islam ni. Banyak lagi, hatta hak cakap ni serupa lah, tak kena ke dah tak apa, bila kena kawan orang macam tu lah, bila tak kena sedap sembang, bila kena tahuan. Bila Allah Ta'ala kenakan ujian, di situ kita boleh tengok jemaat bagaimana parah atau tidak hati kita, bagaimana iman tu ada atau tidak dalam hati kita. Kalau bila tak kena, duduk dalam senam, memang walau annahum radu, solusi Allah bagi tahu solusi dia, jalan penyelesaian. Allah kata walau annahum radu, kalaulah depa tu redha. Allah tak, Nabi tak bagi pun tak apa, Nabi bagi pun terima, kan? Walau annahum radu, kalaulah depa redha. Mana redha terhadap ketetapan yang telah dibuat oleh Nabi. Sebab realitinya orang mukmin macam tu. Maka lil mu'minin idza wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tak layak, tak wajar, haram bagi orang mukmin, lelaki atau perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, tak boleh buat pilihan. Bila Allah kata macam tu lah, bila Allah kata macam ni lah, tak boleh dah kita nak pilih, kata ish kalau bagi kat ku hak tu, tak boleh kata kalau. Sebab lau itu membuka pintu syaitan, was-was, tak boleh nak terima. Walau annahum radu, kalaulah mereka itu redha, senang hati, puas hati, terima secara sepenuh keikhlasan, ma atahumullah, apa yang Allah Ta'ala dah takdirkan kepada mereka, apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan kepada mereka, apa yang Allah Ta'ala dah beri kepada mereka, kan? Sama ada baik atau jahat atau buruk, wa rasuluhu, begitu juga apa yang Allah Ta'ala apabila Rasul dah tetap pada, wa qalu hasbunallah, dan mereka kata apa? Kami ini cukuplah dengan apa yang Allah ada, cukup dah, Allah cukup dah, memadai dah. Allah bagi satu suak nasi pun cukup, Allah bagi sepinggan pun cukup, banyak mana pun kami terima. Apa jawapan dia? Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulih. Nah, dia faham dia ni faham dia. Sayu'tinallahu min fadlihi, kami akan diberi oleh Allah Ta'ala daripada kelebihan Allah. Wallahu dzu fadlil azim. Allah Ta'ala memiliki kelebihan yang banyak. Allah khazanah dia besar. Kita duk ingat kata hak ni saja dah. Dah yang hak Hunain ni Hunain lah. Lepas pada ini kalau perang pula ada lagi. Kalau tak perang pun ada. Bahkan kita kadang-kadang ni kita duk makan ni cuma ada yang bukan usaha kita pun. Hak yang kita duk makan tu makna. Kadang-kadang kita duduk lelok, kita tak buat apa-apa, sampai rezeki kepada kita. Mari di mana tu? Bukan usaha kita pun. Kadang-kadang kita usaha lebih tapi tak dapat langsung pun ada. Kita tengok baru ni 2-3 hari baru ni belah cuping sana. Kita doa supaya Allah Ta'ala jadikan dia sabar. Dia pun bakar benang, kan? Bakar jerami benang, dia masuk dalam ladang harum manis dia. Tu lagu mana dia tu? Dia tu lagu mana? Pendirian dia tu lagu mana? Di situlah dapat bayangkan iman yang ada dalam hati dia. Orang bukan nak bakar harum manis dia, hamba Allah tu nak bakar jerami. Dan dia pun habis cerita dah, kawal jaga tu, cuci semua, tapi takdir Allah mengatasi kehendak manusia. Pergi masuk dalam ladang harum manis dia, habis. Cik Mat, tu saudara kata apa lah?
Tambah kalau masuk tu buah pelam tu ada kertas pula. Dia samak tak kira. Pokok kayu ni pengalaman saya lah, dia ada minyak dalam dia. Pokok kayu ni dia ada minyak. Bila dia panas, dia samak. Hatta rumah kita tu, rumah kayu tu kan, bila dia kena api, dia akan kering, dia terbit minyak. Bila terbit minyak tu yang dia makan sakan tu. Semua tu dengan kehendak tu apa? Dengan kehendak. Kita nak kata apa tu bila jadi lagu tu? Inna lillah. Sebab tu Allah kata apa? Dalam surah Al-Baqarah, Hakim, wabashiris sabirin. Lagu mana tu sabirin? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillah. Tapi tak kena ke kita. Kena ke orang lain. Tapi kalau kena ke kita, kita kata inna lillah, itulah bukti iman kita. Kita tak boleh kata tak kena ke hang dah. Memang Allah Ta'ala takdir kena ke hang supaya apa? Hang sabar. Tapi kalau hang tak sabar, maknanya tak ada lah iman. Sebab tu kata kita ni baru beriman. Iman kita tu sikit sangat. Kan? Dalam Quran Allah kata qalatil a'rab amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Bedui mari jumpa Nabi, Nabi suruh beriman. Nabi kata berimanlah kamu. Dia kata kami dah beriman wahai Rasulullah. Allah Ta'ala turunkan ayat kata apa? Qul lam tu'minu, kata mereka hampa belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahawa hampa tu baru Islam. Kita ni duk tangga mana, Islam ke iman ni? Tak tahu. Bila kita nak tahu? Bila Allah uji kita. Bila Allah uji kita, kita tahulah kita ni Islam ke? Tak. Silap-silap Islam bedak. Allah Ta'ala uji tu kat rumah tak semayang dah Allah. Pasal apa tak semayang? Aku nak semayang tanah rumah tak ada. Ni bumi Allah Ta'ala ni luas, tak boleh semayang ke? Aku nak ambil ayak tahu mana? Ayak berlembab-lembab. Itu ujian. Bukan kata iman dah, Islam pun tak ada dah. Tak biar. Bila Allah uji, na'udzubillah, minta berlindung. Kadang-kadang orang Allah uji bukan kata iman tak ada, Islam pun tak ada dah. Dia tak semayang. Ramadan per Ramadan. Kata Ramadan kena, kata beras tak ada. Nak puasa guna. Puasa tak, beras tak ada lagi senang puasa. Tapi itu akidah kita. Iman tak ada, Islam pun tak ada. Islam tak ada, iman lagi jauh. Apatah lagi nak ihsan. No? Allahu akbar. Sayu'tin Allah, ini keyakinan. Allah akan bagi kepada kami min fadlihi, dari kepada kelebihan-kelebihannya yang banyak. Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah memiliki khazanah langit dan bumi. Kalau Allah bagi kepada manusia seluruhnya daripada Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia, Allah bagi semua apa yang dipandak, kurang tak hak Allah? Tak kurang sikit pun. Cuma keyakinan kita tak ada je mat. Habislah, tak ada apa lah. Syik lemak 5 buku, depa 50 buku, kita 30 orang, depa satu capu cerah. Dia kata pak ni kalau cara tak 100 buku pun tak cukup. Tu melampaunya hati kita. Kita yakin. Tak apalah. Kita gelak tengok. Duk sak ya. Hei, tunggu sak. Banding panggil. Tunggu sak. Ni nasi hang. Ada. Aku ambil taruh sak dah. Kat hang. Bukan kata 1 buku, bukan 1 buku setengah. 3 buku. Kedarah ambil. Nampak ada tuan-tuan. Larat makan ke 3 buku tu raya. Sebuku pun kita tak larat lah. Kalau tentera ni boleh lah. Tentera kita ni tak ada dah sebuku, tak larat habis dah. Kan? Mana kata ambil 3 buku. Pasal apa banyak sangat? Lah, awal-awal tu ada hak tak ambil pun dah. Tak ambil pun dah, tapi kita kata dah kat depa tadi ni. Nampak tak? Tadi kita kata bercupak dah, kat depa bukan bercupak, bergantang dah. Kita boleh dosa ke pahala Bang Din? Tak ada pasal-pasal. Tak ada pasal-pasal. Tak keluar. Tak boleh. Ni ada hal lain lagi. Sebab apa? Allah dah tulis rezeki kita. Hak tu kena ada keyakinan dalam diri kita. Inna ilallahi raghibun. Kami lebih berharap kepada Allah, bukan berharap kepada benda ni.
Nampak tak? Jangan letak harapan kita kepada dunia. Kerana apa? Dunia akan hilang. Tapi kalau kita meletak harapan kepada Allah, Allah hilang tak? Allah kasih tak? Allah sayang kita tak? Benar ni nak kena semak dalam diri kita, nak kena pujuk diri kita bagi faham elok. Kok mana gaya pun kita kena ada raghbah kepada Allah, bukan raghbah kepada dunia. Karena dunia ni kita ada raghbah terlalu mana apa kadang-kadang terlucut. Orang tulis nama kita dah. Saya ni maaf cakap noh, dah berkahwin tapi duit apa orang panggil dah dia bodoh bagi tu Cik Mat. Boleh atas status bujang. Malah duit apa dia bodoh bagi tu. Hak kerajaan bagi tu. Barim. Amat duk gaduh kata amat dah tak baby kata. Lihat datang masuk. Kata apa siapa bawa boleh bujang dah. Tak tahulah hak di sana di perekod lagu mana kita tak tahulah malah. Kan? Ditulis semua tu ada anak 2 lah, bini 1 semua kan. Tapi tengok-tengok tang dapat tu bujang. Alhamdulillah. Boleh juga kita dengar kata tak boleh langsung. Kan? Kalau waktu duduk kerja tu tak boleh lah, tak layak lah. Tapi lah ni kita dah berhenti dah, maknanya kita jadi orang biasa lah. Tengok tak, amat kata apa duit masuk dah. Tengok-tengok. Dia duk heran kata, pasal apa boleh status bujang. Tapi dalam biodata tu semua cukup lengkap. Baby kita dah takdir banyak tu ya. Allah tulis dah. Iman kuat ni. Faham elok ngaji ni. Faham elok ngaji ni. Boleh terang ni tak apalah. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang yang sentiasa bersyukur apabila dapat nikmat, dan maknanya apabila kita dapat ujian kita akan jadi orang yang sabar agar hidup kita mendapat keridaan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian kita dapat panggilan apa? Allah kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.